Assalamualaikum Dr. Jamai. Assalamualaikum. Kami dari subjek pilihan bebas pengantar falsafah ingin menembual Dr. Jamai tentang satu topik yang kami tengah kaji sekarang, iaitu berkenaan dengan citra di Universiti Kebangsaan Malaysia. Soalan pertama, adakah Dr. Jamai tahu mengenai program citra yang dijalankan di bawah pengajian citra Universiti Kebangsaan Malaysia? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memilih saya sebagai orang yang dipercayai lah untuk cakap tentang hal ini. Okey, berkenaan dengan citra tu, saya pernah terlibat kurang lebih 4 atau 5 tahun, lama, sebagai tenaga pengajar tentang kepimpinan, tentang sekitar dululah. Saya ingat kurang lebih 4 atau 15 tahun yang lalu. 5 tahun itu lama. Dan citra tu saya ajar tiap semester. Jadi kalau 5 tahun tu mana lebih kurang 10 semester saya pernah mengajar citra. Dan saya tahulah apa keperluan citra, dan kalau tidak salah saya, pengalaman saya ketika citra tu nak ditubuhkan, saya pernah terlibat. Kenapa citra tu nak ditubuhkan, apa sebab dan segala macam, itu saya terlibat sebenarnya. Tetapi bila citra itu diberikan satu tanggungjawab kepada satu fakulti yang khas, kami sebagai pensyarah ni diundang menjadi pensyarah. Adalah untuk mengajar untuk kuliah-kuliah yang ada kat dalam. Jadi kita terus daripada pendapat doktor lah, pandangan doktor tentang citra 1 ni sampai citra 6 yang telah dijalankan di bawah Pusat Pengajian Citra UKM. Okey. Citra 1 kita sedia maklum dia berkaitan dengan etika, kewarganegaraan dan ketamadunan. Jadi objektif dia ni memang nak memupuk kesedaran tentang hak asasi, tentang perlembagaan dan juga kebudayaan kita sebagai warga negara Malaysia lah. Jadi dalam citra 1 tu ada beberapa subjek yang saya rasa nak pendapat doktor. Contohnya muzik keroncong ni, adakah pada doktor memang boleh memupuk kewarganegaraan dan juga ketamadunan dalam kalangan pelajar kita ni, jika pelajar kita ambil subjek tersebut? Berkenaan dengan muzik keroncong, Ya. Muzik tu salah satu di antara medium ataupun alat yang boleh digunakan untuk tujuan itu tadilah, tujuan perpaduan, tujuan ketamadunan dan sebagainya. Kerana muzik itu merupakan satu genre ataupun satu cabang ketamadunan manusia itu. Jadi daripada mana dia berasal, kemudian dia berkembang ke mana, kemudian sekarang ni bagaimana tentang muzik itu kan. Itu menunjukkan satu ketamadunan. Maksudnya jangan sampai perkara yang lama itu kita tinggalkan kerana kita mengejar yang baru kan. Kemudian dari segi penerimaan itu bergantung kepada masing-masing lah. Sebab tak semua tamadun itu boleh diterima oleh kepelbagaian bangsa, agama, budaya dan sebagainya kan. Sebab itu dinamakan sebagai tamadun. Tamadun itu dia milik barangkali satu bangsa, barangkali dia milik satu kaum, tapi barangkali juga tamadun itu milik satu era ataupun zaman ataupun abad kan. Jadi itulah pada faham saya dengan adanya muzik ataupun seni itu sebagai satu yang dikatakan membantu mengekalkan ketamadunan, itu satu yang baguslah. Boleh saya tahu apa nama awak? Nama saya Anizulaika binti Muhammad Azhar. Pertama sekali saya nak bertanyakan, apakah pandangan awak tentang citra yang ada kat UKM ini? Citra yang ada dekat UKM ni sangat membantu saya lah untuk mengasah bakat saya. Contohnya dalam citra yang saya masuk baru-baru ni, dia mengajar saya nak berlakon lah dalam video. Lepas tu cara nak buat video, edit video macam tu lah. Yang awak ambil tu citra berapa pada sini? Citra C1. C1. Nama kursus dia apa? Gaya sebutan dalam bahasa Inggeris. Soalan yang last sekali, jadinya citra yang awak pilih tu penting lah bagi awak? Ya, dia sangat penting lah. Dia memainkan peranan lah untuk saya nanti, untuk soft skill saya. Dia menyentuh mengenai bahasa, komunikasi dan juga literasi. Maksudnya berkaitan dengan penulisan, bahasa Melayu, bahasa Inggeris juga bahasa asing.
Jadi objektif dia adalah untuk memupuk kecekapan dalam berbahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sebenarnya. Jadi dalam Citra 2 ni ada subjek seperti geografi politik. Pada doktor, adakah dia dapat mencapai objektif Citra 2 itu sendiri untuk memupuk kecekapan seorang pelajar tu dalam bidang bahasa, sesuatu bahasa tersebut? Matlamatnya itu bagus, maksudnya nak memperkenalkan bahasa itu sebagai suatu alat yang penting di dalam berkomunikasi kan. Dan kepelbagaian bahasa yang barangkali nak diajar itu misalnya bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, dan tadi ada disebutkan bahasa asing kan. Itu baguslah sebenarnya untuk meluaskan kebolehan berkomunikasi. Cuma apakah sesuai hanya dalam satu term ataupun dalam satu subjek yang barangkali hanya 14 minggu itu untuk kita menguasai bahasa asing yang kita pelajari kan. Kalau bahasa Inggeris tu memang kita dah ada sejak daripada tadika lagi, tadika ataupun taman asuhan dan sebagainya lah. Kita bawa ke sekolah rendah, sekolah menengah dan baru masuk ke universiti. Itu mungkin tak ada masalah dari segi bahasa Inggeris. Tapi kalau nak bahasa asing tu saya fikir dia tak relevan lah, sebab tempoh masa tu tak memadai untuk 14 minggu kan. Cuma matlamatnya tu betul lah bagus untuk bagi kemahiran ataupun kebolehan kepada mahasiswa untuk mereka menguasai banyak bahasa selain daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa-bahasa asing. Namun demikian kita harus faham bahawa industri kebangsaan ini utamanya adalah bahasa Melayu kan. Kadang-kadang bahasa Melayu itu pun masih banyak yang tak menguasai dengan bagus ya, dari segi pembandaharaan, dari segi sebutan, dari segi segala macam lah. Kerana di industri kebangsaan ini walaupun dia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, kita ada juga bukan penutur bahasa Melayu kan. Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi saya fikir yang itu pun harus diambil kira oleh pihak Citra untuk Citra yang kedua ini untuk ni. Sebab bahasa Melayu kita sendiri pun masih lagi kita lihat ada yang pelat ya. Maksud saya bukan orang Melayu. Bukan Melayu lah, maksudnya masih ada yang pelat dan sebagainya. Itu yang kita perlu tekankan dekat situ, selain daripada kita nak memperbanyakkan bahasa-bahasa lain dalam penguasaan mahasiswa. Okey, saya nak tanya soalan sikit berdasarkan Citra yang awak ambil. Okey, apa jangkaan awal awak masa awak ambil Citra ni? Alright, jangkaan saya harap dapat menambah ilmu yang selain daripada program asal saya lah. Lepas tu, Citra, awak ambil Citra 2 kan, falsafah pemikiran. Okay. Citra ni awak memang pilihan utama ke macam ni? Actually, ya. Saya memang sengaja nak pilih falsafah fikir ni sebab saya rasa dia ada kaitan sikit dengan program saya tu, program sejarah. And dari sekolah menengah ni saya memang tertarik pada falsafah lah. Terus saya pilih Citra. Okay, so sesuai lah dengan ya. Citra. Okay. Apa yang awak belajar dalam Citra ni? Untuk falsafah fikir, saya belajar pasal epistemologi falsafah itu sendiri, sejarah ujinya falsafah, sejarah tokoh-tokoh falsafah, dan juga pemikiran-pemikiran terkandung falsafah macam metafizik, epistemologi dan sebagainya. Okay. So, apa pendapat awak tentang falsafah pemikiran ni? Pendapat saya, dia sama pendapat saya dengan pendapat profesor yang mengajar tu, di mana falsafah fikir ni semakin kurang dititikberatkan atau ditekankan dalam kehidupan seharian, dan atau mudah falsafah fikir ni semakin dipinggirkan oleh masyarakat lah begini. Dan ujian Citra ni untuk mendengarkan semula falsafah fikir di dalam kalangan masyarakat. Okay. Bagi awak, falsafah pemikiran ni penting tak untuk kita semua? Bagi saya penting sebab wujudnya falsafah ni untuk kita mendalami ilmu. Dan bagi saya falsafah ni ibarat kulit buah. Jika ilmu tu buah, falsafah tu ialah kulit buah tu. Itu saja. Terima kasih. Dalam Citra 3 ni kita fokus pada penakulan yang kualitatif, bermaksud kita nak
merealisasikan falsafah pendidikan Malaysia objektif Citra 3 ni. Jadi dalam Citra 3 ni ada subjek-subjek yang memang kita memerlukan pemikiran kena kritis dan kritikal, penggunaan statistik dan data. Jadi pada doktor lah, untuk kami yang selain daripada pelajar FEP dan juga FST yang tidak menggunakan statistik dan data dalam subjek harian ni, adakah ini memberi manfaat kepada kami jika kami teruskan citra tersebut? Okey. Jadi kalau Citra 3 ni maksudnya dekat situ, kalau saya faham saya, dia nak mahasiswa itu juga menguasai statistik. Statistik. Pemikiran kritikal. Statistik lah. Kalau pemikiran kritikal tu, itu sudah biasa pada kita. Kita ada pesan sosial. Maksud, kalau pemikiran kritikal tu, itulah yang dikatakan sebagai daya penakulan. Maksudnya kita gunakan kuasa akal. Penakulan tu maksudnya kita guna kuasa akal untuk kita berhujah, berbahas, bercakap, beridea dan sebagainya. Cuma bila masuk ke universiti, mahu tidak mahu kita akan terpaksa berhadapan dengan satu lagi penambahan ilmu baru, itu dikatakan sebagai statistik. Jadi statistik ni dia berkaitan dengan pengiraan, ada data, kemudian ada formulanya, kemudian bila sebut statistik, dia ada kaitan dengan apa ni, angka-angka kan. Lepas tu dia ada kaitan pula dengan sistem komputer dan segala macam kan. Jadi maksudnya bila sebut statistik, banyak kemahiran-kemahiran yang kita wajib tahu dan kita kena belajar. Jadi ilmu komputer tu, kalau sebut statistik tu dia ada SPSS dan segala macam ya. Maksudnya data-data yang kita dapat tu kita nak proses dalam sistem komputer tu, kita kena ada kemahiran komputer tu ya. Jadi mahu tidak mahu, walaupun kita dari barisan sosial, kita kena juga mempelajarinya, kerana bidang-bidang ilmu seperti geografi, seperti komunikasi ya, seperti psikologi, statistik tu perlu perlu. Jadi kalau macam sejarah mungkin kurang perlu. Kalau sains politik itu sebahagiannya perlu ya. Tapi yang lain-lain tu saya fikir macam antropologi, sosiologi, itu barangkali kurang relevan lah. Jadi walau bagaimanapun baguslah tujuan universiti tu. Cuma mahasiswa perlu banyak lagi belajar, bukan saja daripada Citra 3 tu saja yang boleh cukup. Tak cukup untuk Citra 3 saja. Dia Citra 3 tu mungkin sebagai pencetus lah, supaya mahasiswa itu tahu juga ilmu tentang statistik. Dan statistik ni adalah ilmu yang memang susah lah dalam sains sosial. Apa yang faham tentang maksud akal budi Melayu? Apa yang saya faham akal budi Melayu ni, akal ni apa yang diterjemahkan daripada akal, dan berkaitan dengan budi ni pula tindakan. Maksudnya sesuatu perkara yang difikirkan baik dan diterjemahkan dengan satu perbuatan yang baik, dan hasilnya pun jadilah satu perkara yang baik. Okay. So, apa yang awak pelajari daripada Citra ni? Saya dapat fahami berkaitan dengan kita Maruna Melayu, maksudnya daripada kegiatan arkeologi. Jadi kita tahulah asas kepada pembentukan Maruna Melayu ni semuanya berarti ada kemajuan dia punya pembentukan dia dari sudut seni bina, dari sudut sosial, politik dan sebagainya. Dan untuk yang kebahagiaan yang kedua tu dari sudut bahasa, maksudnya bahasa Melayu ni yang kaya dengan daripada corak dia, daripada metafora, daripada kesenian bahasa itu sendiri. Maksudnya Melayu pula ada pantun, ada syair dan sebagainya. So ilmu-ilmu berkaitan kesusastraan ni pun saya dapat pelajari dalam subjek akal budi Melayu. Maksudnya Citra ni susah tak bahasa? Kalau yang mana suka pasal benda-benda yang basic, pasal bangsa, daripada sudut arkeologi, sejarah dan sebagainya, benda ni senang je, benda ni boleh je. Tapi kalau bila tak minat,
rasa tak payah ambil pun. Cuma macam kita yang mana budak sejarah ni digalakkan masuk lah sebab ada bahagian yang belajar pasal arkeologi. Jadi arkeologi ni pun salah satu daripada bidang kita kan. Jadi sesuai lah untuk kita ambil. Okay. Kenapa awak pilih citra ni? Citra ni satu sebab nama dia pun sedap akan budi Melayu. Lepas ni kata pula belum pernah ambil C3. Jadi saya ambil je lah. Oh, okay. Last kan? Okay, apa pendapat awak tentang citra yang awak ambil? Pendapat saya yang tentang citra ni sangat best, sangat bagus, sangat membantu saya dalam bidang sejarah dan juga bahasa ni. Dan yang kata pensyarah pun bagus, pensyarah dua-dua best. Syari dengan Dr. Junaidi daripada Atmah, dia memang bagilah penerangan yang cukup lengkap lah pasal akal dan budi Melayu ni, isu pembangunan dan juga bahasa. Okay, so memang terbaik dan digalakkan untuk ambil. Beralih kepada citra 4, iaitu berunsurkan kepimpinan, keusahawanan dan inovasi. Jadi fokus utama citra 4 ni adalah untuk membina mahasiswa yang rasional, fokus dan juga mempunyai sifat yang kreatif. Di sini saya nak bertanya kepada doktor, dalam citra 4 ni ada satu subjek di bawah kesatriaan, iaitu berkawat. Adakah berkawat ini dapat mengukur objektif yang diketengahkan dalam citra 4 ni? Okey, satu-satu idea ataupun satu-satu program yang dilaksanakan tu dia mesti ada sebab, ya, kemudian dia ada prosesnya dan juga ada barangkali pro dan kontra lah, ya. Kalau saya secara peribadi saya melihat dekat situ kawat itu sebenarnya adalah disiplin, mungkin disiplin yang cuba nak diterapkan lah. Cuma apakah dengan kawat itu boleh mencetuskan disiplin yang sebenar? Saya tidak fikir benda itu relevan lah. Jadi dalam hal ini saya mungkin menolak lah idea kawat itu sebagai satu elemen yang perlu diutamakan dalam citra ni. Sebab sepaham saya kepimpinan itu bukan kawat. Kepimpinan itu sebenarnya kita melihat macam mana kepimpinan dalam politik, kepimpinan dalam persatuan, kepimpinan dalam NGO. Kemudian kita melihat pula kalau kepimpinan dalam NGO tu, NGO dalam label mana? Label kampung ke, label daerah ke, label negeri ke, label negara ke, ataupun dia NGO dia di luar negara. Misalnya NGO untuk menyelamatkan Antartika ke, nak menyelamatkan polisi dunia ke, segala macam. Itu sebenarnya yang patut ditekankan kat situ, bukan kawat itu yang nak diutamakan. Jadi itu saya tak setuju lah. Saya tak nampak relevan kawat itu dengan kepimpinan yang kita harapkan, ya. Itu satu elemen yang terlalu kecil lah, dan saya anggap sebagai itu perkara yang remeh lah, saya fikir. Untuk citra 5 pula, pusat pengujian citra berfokuskan kepada sains, teknologi dan juga kelestarian alam. Jadi doktor, objektif dia sebenarnya adalah untuk menjadikan seseorang mahasiswa itu mahir berdebat, dapat berespon. Saya nak tanya, adakah objektif citra 5 ini sesuai dengan apa yang hendak diketengahkan dalam sains, teknologi dan juga kelestarian alam itu sendiri? Okey, kalau faham saya, citra tu ditubuhkan tu sebenarnya nak menunjukkan satu kelainan yang UKM ada berbanding universiti lain. Itu saya faham saya lah pada asas penubuh dia. Itu pertama. Yang kedua, citra tu tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman ataupun idea kepada pihak luar sana tentang satu-satu yang positif yang dilakukan oleh universiti kebangsaan. Misalnya tentang kepimpinan tadi, ya. Misalnya tentang tamadun tadi, ya. Misalnya tentang perlunya statistik tadi, kan. Kemudian tentang kepimpinan tu yang saya sentuhkan tentang NGO tu tadi. Maksudnya kita cuba bawa tokoh-tokoh NGO, misalnya tokoh-tokoh NGO yang bercakap tentang
hak asasi manusia di PBB misalnya, ataupun tokoh NGO yang selalu pergi membuat pertolongan di luar negara, Tan Sri Jamilah atau apa, saya lupa. Tujuan kita tu sebenarnya nak menunjukkan macam tu. Maksudnya kita citera tu sebenarnya ditubuhkan tujuan itu. Maksudnya kita nak menunjukkan benda-benda yang positif yang pernah kita lakukan berdasarkan kepada mentor-mentor kita tadi, ataupun berdasarkan kepada fasilitator tu. Siapa tokoh-tokoh tu? Jadi kalau misalnya kata dia bekas seorang negarawan, kita ambil negarawan itu untuk menjadi fasilitator kepada citera tu. Itu sebenarnya tujuan citera tu ya. Jadi kalau yang kelima tu maksudnya adalah untuk apa tadi? Untuk melatih, menjadikan seseorang mahasiswa tu boleh berpidato. Maksudnya tu tadi, fasilitator tu tadi, atau tokoh-tokoh tadi tu, negara-negara tu tadi, dia menjadi semacam satu ikon kepada mahasiswa untuk satu hari nanti saya nak jadi macam itu. Jadi tujuannya macam tu. Itu sebab dulu masa awal penubuhan citra dulu awalnya adalah dia nak ambil bukan pensyarah yang jadi tenaga pengajar fasilitator tu. Dia nak ambil tokoh-tokoh itu tadi lah. Tapi sekarang ni dia dah jadi terbalik. Maksudnya dah jadi macam satu fakulti dan pensyarah yang mengajar dekat situ. Saya tak nampak objektif tu berjaya lah. Kita seolah macam mengajar benda-benda yang sama macam yang ada dekat dalam fakulti, dekat universiti. Sebab matlamat citra tu sebenarnya tak sampai. Maksudnya itu faham saya lah, kerana saya salah seorang yang pernah ikut serta ketika citra nak tubuhan ni ya. Maksudnya kita ambil orang hebat ni untuk jadi contoh kepada mahasiswa. That's citra. Tapi yang sekarang ni dia jadi macam mata kuliah biasa. Nama awak siapa? Fazlin Alina. Pertama sekali saya nak bertanyakan soalan, apakah pandangan awak tentang citra di UKM ni? Sangat fun, sangat menyusahkan, kan okey lah untuk graduate untuk masa depan. Jadi soalan yang kedua, awak mendaftar citra berapa pada SEM ini? C4 dan C5. C4 tu bioetika untuk kesejahteraan manusia dan C5 pula keusahawanan sosial. C4 dengan C5 tu adakah pilihan utama atau sekadar untuk melengkapkan citra sahaja? Pilihan utama saya sebab dia tak ada exam kan. Oh. Jadinya apa yang awak faham yang daripada citra yang awak pilih tu? Kalau C4 tu pasal bioetika kan, dia pasal ubat, pasal manusia, perubatan. Kalau C5 pula pasal keusahawanan tapi tidak tertumpu kepada keuntungan, tapi dia lebih kepada masyarakat, membantu masyarakat. Okay, soalan yang terakhir, adakah citra di UKM ni penting untuk pelajar? Penting sebab kita bukan tertumpu kepada kos kita ambil saja, tapi kita boleh improve kita untuk bekerja di luar bidang kita ambil kos tu. Terima kasih. Soalan ketujuh iaitu mengenai citra 6 yang menyentuh mengenai kekeluargaan, kesihatan dan juga gaya hidup. Jadi citra 6 ni umumnya lah kita nak menyentuh pasal plan gaya hidup. Jadi dalam citra 6 ni ada satu subjek itu pengenalan sains tauhidik. Jadi Sains apa? pengenalan sains tauhidik bermaksud pelajaran tu menyentuh mengenai sains dan juga agama. Oh, tauhid. Senang. Tauhid. Tauhid ya, sains. Yang merangkumi kimia, fizik, biologi, matematik, tumbuhan dan pendidikan. Ya. Pada doktor, adakah subjek tersebut mencapai objektif citra 6 iaitu plan gaya hidup yang boleh diterapkan dalam kehidupan kami sebagai mahasiswa? Okey. Jadi kalau kita tengok dekat situ, dia nak gabungkan antara agama dengan sekular lah. Maksudnya agama dan juga sains ya. Jadi maksudnya agama itu tak berjalan sendiri tapi mesti dikaitkan dengan sains. Dan sains pun dia tidak jalan sendiri, dia mesti ada sumber rujukannya ataupun panduannya adalah agama. Jadi baguslah kat situ. Maksudnya gaya hidup kita tu nanti bila kita sudah jadi mahasiswa, kita bekerja, kita jadi pegawai, kita jadi atasan, ada orang bawahan dan sebagainya, kita akan laksanakan pengurusan ke pekerjaan kita itu ke dengan hal-hal semasa, tetapi mesti dikaitkan dengan tauhid tadi.
Tarik citra yang berkaitan dengan agama. Jadi itu faham saya lah, maksudnya baguslah yang citra ke-6 ni, maksudnya dia nak kaitkan dengan agama tu sebagai panduan hidup. Itu faham saya. Assalamualaikum, selamat petang kepada saudara. Apa tak saudara kenalkan diri saudara? Saya Muhammad dari kos sejarah. Apakah cerita yang saudara ambil? Saya mengambil cerita 6 yakni Muzi Asli. Okey. Boleh tak, mengapa saudara mengambil cerita tersebut sebagai tulis? Sebab saya memang minat akan muzik asli, muzik tradisional. Saya memang minat akan main instrumen-instrumen rebana, accordion dan juga seruling. Boleh tak saudara menceritakan sedikit tentang citra yang saudara ambil? Cerita tersebut dia mengajar saya cara lebih membaca not-not dan juga main instrumen lah, dari segi mengenal pasti apakah lebih lanjut muzik asli. Pendapat saudara tentang citra yang diambil secara keseluruhan? Keseluruhan dia amat menarik bagi saya untuk siswa itu sendiri meneroka satu benda dari segi pelbagai. Terima kasih atas segala penerangan. Terima kasih. Seterusnya, adakah citra yang dijalankan daripada citra 1 sampai citra 6 ni dapat meningkatkan kebolehan mahasiswa universiti? Pada pendapat doktor? Okey, pada pendapat saya citra 1 sampai 6 ataupun berapa-berapa begitulah. Tujuan citra tu tadi saya katakan macam tu lah. Pencitra ni dia nak supaya mahasiswa itu ada nilai tambah. Okey, dia belajar di fakulti masing-masing, dia belajar di jabatan masing-masing, di program masing-masing, di disiplin ilmu masing-masing. Kemudian citra ni sebagai salah satu tambah, ilmu tambah. Dia nak bagikan pemahaman kepada mahasiswa itu dari segi ketamadunan ke, bahasa ke, dari segi kepimpinan ke, pertumbuhan ke, persatuan ke. Kemudian tak lari daripada asas agama, kan? Jadi baguslah tujuan citra seperti itu, dan memang pun dari asal dulu citra tu dibina adalah untuk membekalkan mahasiswa itu berdasarkan kepada contoh-contoh ikon tadi itulah. Jadi kalau dulu sebenarnya tenaga pengajar citra tu ataupun yang kita istilahkan sebagai facilitator tu itu sebenarnya bukan pensyarah, tapi kita akan ambil orang-orang hebat-hebat lah, mungkin bekas menteri ke, bekas ketua pengarah itu ke, ketua pengarah ini ke, bekas ikon-ikon agama ke, apa benda ke, untuk misalnya ada berkaitan dengan tauhid ni, mungkin kita ambil seorang pendakwah yang diiktiraf oleh kerajaan sebagai ikon kita. Ataukah kalau tentang kepimpinan tu kita mungkin ambil bekas ketua negara, kita bagi dia talk segala macam. Ataukah kita ambil dia bekas CEO Asia ke, apa benda ke, macam tu lah, supaya dia ada spark. Jadi mahasiswa ni dah ada ilmu disiplin tadi, dengan citra tu kita semakin menambah. Itu sebenarnya citra dulu dibentuk, tapi sekarang dia dah jadi mata-mata kuliah biasa seperti itu. Saya pun mengharapkan masih ada nilai tambah pada mahasiswa. Soalan yang terakhir, kami nak tahu pendapat doktor mengenai program citra di Universiti Kebangsaan Malaysia ni sendiri. Itulah saya katakan tadi bahawa pada awal dia dibentuk, sejarahnya itu, tujuannya itu untuk menjadikan mahasiswa ni sebagaimana ikon yang kita undang itu, dia punya perancangan itu bagus. Mungkin kita bawa ikon-ikon agama yang betul lah, bukan ikon agama yang nanti menyesatkan mahasiswa, bukan. Maksudnya ikon agama yang betul lah, kan? Bukanlah bercakap pasal hukum hakam, hadis dan segala macam, bukan. Maksudnya ikon agama cakap tentang macam mana kita nak menghormati guru kita, macam mana kita nak menghormati kawan-kawan kita, rakan sebilik, macam mana kita nak menghormati ibu bapa kita, segala macam itu. Macam tu lah. Itu tujuan citra sebenarnya. Dan mudah-mudahan citra yang ada sekarang ini boleh berikan satu nilai tambah yang diharapkan, yang telah dirancang oleh pihak citra sendirilah. Mungkin di awalnya dulu saya faham seperti itu, mungkin sekarang ini mungkin pihak citra itu ada matlamat, tujuan dan
Dan kenapa mereka buat seperti itu, yang itu mungkin saya kurang tahu lah, kurang arif. Saya faham saya begitu. Baiklah doktor, terima kasih kerana sudi ditemubual oleh pihak kami.